dan salam sejahtera. Selamat datang ke rancangan Bual Bicara terbaru yang pastinya lain dari yang lain. Kami menggabungkan pelbagai elemen menarik yang pastinya dekat dengan anda. Rancangan kita hari ini diberi nama The VP Show, bukan sekadar sembang hartanah. Dengar tagline je pun dah gempak, apatah lagi rancangan dia nanti kan? Okey, hari ini anda semua akan ditemani oleh saya sendiri, Nadia Aziz, dan juga teman seperjuangan saya Farhana Fauzi. Kami dari Vix Properties Senderan Berhad. Okey, Nadia, boleh tak cerita sedikit apa tu Vix Properties? Part susah-susah semua pas lagi lah. Okey, saya akan terangkan sedikit lah tentang Vix Properties, tapi sikit je lah sebab selepas ni kita akan ada tetamu jemputan yang memang special. So beliau yang akan ceritakan dengan lebih lanjut lagi tentang Vix Properties ni. Mana? Betul tu Nadia. Mungkin Nadia boleh cerita lebih detail sikit apa tugas Vix Properties, mungkin function syarikat ni, apa yang dia buat. Okey, sebenarnya Farhana, Vix Properties ni merupakan sebuah syarikat perunding hartanah yang berdaftar di bawah LPPEH. Apa tu LPPEH, Farhana? Tak tahu? Saya bagi tahu. LPPEH adalah lembaga penilai, pentaksir, ejen hartanah dan juga pengurus harta. Itu maksud dia LPPEH. Okey, so kepada semua anda yang kat luar sana yang ada nak menggunakan khidmat kami, contohnya lah kan, nak jual rumah ke, nak sewa rumah, nak beli, semua boleh menggunakan khidmat Vix Properties ni. Jangan risau sebab kami sememangnya berdaftar. Okey, betul tu Nadia. Setiap pergerakan ejen yang berdaftar ni diperhatikan oleh lembaga LPPEH ni. Okey, nampaknya ada panjang sangat kita berceloteh ni. Betul tu. Sebelum kita nak jemput tetamu undangan, apa topik kita hari ni, Nadia? Topik kita hari ni, kalau dah tagline pun cantik, tagline pun gempak, rancangan pun for sure lah gempak, topik mestilah lagi gempak mana. So topik kita hari ni adalah kerjaya sebagai perunding hartanah. Jangan tak tahu, sebenarnya perunding hartanah ni banyak kelebihan dia, tapi masih ramai orang tak tahu tentang kelebihan-kelebihan sebagai perunding hartanah ni. So tajuk ni nanti kita akan kupas lagi dengan lagi panjang dengan tetamu jemputan kita. Okey, betul tu Nadia. Tapi sebelum tu kita nak promote sikit t-shirt yang kita pakai hari ni. Ditajuk oleh Aria Pastel. Jom kita tunjuk sikit. Bangun sikit. Cantik kan? Okey, selain dekat baju, mereka juga ada printing dekat bag. Kita boleh custom made kita punya nama. Dan kalau anda nak tahu lebih detail, anda boleh terus ke Facebook page mereka, Aria Pastel. Kalau dah ke Facebook page tu, jangan lupa like sekali hashtag kita apa? Support local. So nampak tak? Cantik tak? Cantik lah, mestilah cantik. Aria Pastel, okey? Farhana, seterusnya? Okey lah, mungkinnya dah habis dah sesi cewek kita ni, Nadia. Seperti yang kita cakap tadi, kita ada seorang tetamu yang akan bercerita tentang Vix Properties. Tapi sebelum tu nak abanglah satu cerita best sikit, best menarik, tertarik, kau memang the bomb lah orang kata. Sebelum kita nak panggil tetamu kita masuk, kita nak bagi tahu kalau anda nak memenangi hadiah istimewa daripada Vix Properties, anda haruslah menunggu sampai ke habis rancangan. Ada apa tu? Kena tunggu lepas ni. Okey? Wah, seronoknya untuk sesiapa yang menonton, anda pasti nak dapatkan pelbagai hadiah daripada kami. Okey, tetamu kita pun dah tak sabar nak masuk ke set. Tapi sebelum tu Farhana, maafkan saya lupa nak cakap sikit. Jangan lupa kalau anda nak menangi hadiah tu, jangan lupa anda perlulah ke page Vix Properties, Facebook page. Anda kena like dan subscribe Vix Properties punya channel dekat YouTube, iaitu Vix Studios. Barulah anda layak untuk menangi kita punya hadiah istimewa tu lah nanti ya. Okey, sambung. Okey Nadia, mungkin kita akan terus ke VT kita selepas ini. Okey, jom. Hai Mr. Vic. Hai, Okey, boleh berikan nama penuh? Vixian Titak Silo. Alright, okey, jawatan Mr. Vic. Saya sebagai pengarah syarikat di Vix Properties Sedia Berhad. Okey, kalau kita sebut Vix Properties. Vix Properties merupakan syarikat hartanah dan berdaftar dengan LPPEH. Okey, boleh kita tahu warna kegemaran
merupakan warna orange. Okey, boleh tahu tak kenapa warna orange? Warna orange merupakan warna rasmi untuk Wix Properties Sedia Berhad. Kita sebut perunding hartanah. Perunding hartanah merupakan seorang yang berdaftar dengan LPPH dan mempunyai lisens, ataupun kita juga memanggil sebagai REN. Apa yang dimaksudkan dengan rumah idaman? Rumah idaman merupakan rumah pertama yang diidamkan oleh setiap orang untuk mempunyai rumah sendiri. Alright, okey. Soalan terakhir. Wix Properties 5 tahun akan datang. Okey, dalam tempoh 5 tahun kita akan mempunyai lebih daripada 10 cawangan di Malaysia. Alright, terima kasih Mr. Vic. Thank you. So kita dah tengok tadi BT tentang tetamu jemputan kita dengan sedikit lah kan Fahana. So tak nak menyegahkan masa, jom kita jemput dia masuk. Okey Nadia, tanpa membuang masa lagi, jom kita jemput pengarah syarikat Wix Properties kita. Merangkap kita punya bos lah, kan? Kita punya bos. Okey, Mr. Vic Shantika sila. Selamat datang Mr. Vic. Thank you. Sihat ya? Ya, sihat. Okey, mungkin Mr. Vic boleh cerita sikit bagaimana terlahirnya Wix Properties ni? Okey, Wix Properties ni actually ditubuhkan pada tahun 2010, right? So buat masa sekarang ni kita lebih kurang 11 tahun dekat market di bahagian utara. Okay, setakat ni kita mempunyai cawangan di Alosa dan main office di Sungai Petani. Akan datang kita akan buka di Perlis dan juga di Pulau Pinang. Tahun ni kita akan last kali kita akan buka di Perak. Ya. Quite berkembang dah orang kata kan. Ya. So far kalau kita dengar tadi Mr. Vic sebut kita ada di Sungai Petani, Alustar, dan akan ada di Perlis, Penang dan juga Perak. Ya. So far semuanya adalah utara. So Mr. Vic tak ada perancangan untuk keluar daripada skop utara ke macam mana? Mungkin dalam perancangan berkemungkinan pada tahun 2022 kita akan buka di Kelantan, Terengganu dan Kuala Lumpur. Ya. Jadi, Mungkin Mr. Vic boleh share setakat ini ramai mana dah ejen yang berdaftar di bawah kita? Okey, setakat ni actually kita ada perunding hartanah yang berdaftar. Kita ada lebih kurang 100 agents yang meletak di mana kita menawarkan perkhidmatan di bahagian utara. Okay Mr. Vic, saya ada satu soalan lah. Selalunya kalau kita pergi approach buyer atau kita approach owner, dia orang selalu confuse perbezaan antara perunding hartanah dengan broker. Selalu kalau kita cakap kita perunding hartanah pun dia kata, oh broker lah ni. So boleh tak Mr. Vic terangkan dengan lebih detail perbezaan antara perunding hartanah dengan broker ni? Okay, right. Sebagai perunding hartanah, so we call setiap orang akan ada kad pengenalan diri ataupun yang ni kita akan call rent tag. So rent tag ni actually dia ada barcode. This rent tag actually dikeluarkan oleh LPPH, right? So then dia ada nama agent. Then selepas tu syarikat hartanah, contoh macam ni actually Wix Properties Sedia Berhad. Then rent number, maksudnya pengenalan diri, number, lepas tu tahun expired. So pihak pembeli ataupun penjual boleh rujuk daripada setiap ataupun boleh minta kad ini daripada perunding hartanah untuk membuktikan bahawa actually mereka is a valid lah, bukan illegal agent. Okay, terima kasih Mr. Vic. Ya. So seharapnya semua dah faham lah boleh membezakan antara perunding hartanah dan juga broker. Kembali bersama kami di The BP Show, bukan sekadar sembang hartanah. Okey, saya ada satu lagi soalan untuk Mr. Vic. Kenapa yang berkaitan dengan topik perbincangan kita hari ini juga? Kenapa perunding hartanah ni dikatakan pekerjaan yang lumayan? Okay, so sebagai perunding hartanah ni merupakan mereka selalunya akan dapat pendapatan unlimited, alright. So kalau kita jual banyak, maksudnya kita akan dapat lagi banyak income. So di Wix Properties, majority of kami punya agent selalunya mereka akan dapat pendapatan average dalam 10,000 dalam satu bulan. Tetapi saya pun ada tengok juga ada a few kami punya rent yang sangat aktif. Pendapatan mereka lebih kurang 50,000, 60,000 dalam satu bulan. Ya. Memang lumayan.
Ya. So kita dah dengar lah Mr. Vic punya sharing tadi. So macam makin berkobar-kobar tak rasa? Semangat. Dengan aura tu. Okey, mungkin depan ni masa kita pula lah kan. Okey, tapi hari ni kita bukan sekadar ditemani oleh Mr. Vic. Kita akan ada lagi seorang jemputan. Beliau merupakan antara perunding hartanah yang boleh dikatakan berjaya di Vic's Properties. Bukan boleh dikatakan berjaya, memang berjaya pun. So kita nak jemput siapa ni, Fahana? Okay, kita nak jemput Cik Abdullah Hanif. Silakan Cik Hanif. Malu-malu orang di mana ya. Selamat datang Cik Hanif ke BP Show. Apa khabar? Alhamdulillah, baik. Saya terus kepada soalan saya lah. Boleh Cik Hanif kongsikan macam mana Cik Hanif boleh terjebak dengan bidang hartanah? Okey, saya bermula 2019 April. Saya ada nampak satu iklan lah, kata ada satu macam preview lah pasal perunding hartanah. Waktu tu pun saya tengah mencari-cari lah kerjaya yang baru, sebab saya baru berhenti dari satu pekerjaan. So dalam sebulan dua tu saya ternampak satu iklan di Facebook kebetulan. So saya orang kata attend lah di Royal Signature di Alostar. So waktu tu Mr. Vic and the gang semua turun lah Alostar, first time saya dapat tahu lah. Dan dia pun buat grand lah waktu itu. So saya dengar daripada Mr. Vic, daripada manager semua waktu tu, orang kata kita rasa macam teruja lah untuk join. So saya ambil keputusan untuk cuba untuk pergi interview. So saya pergi interview, waktu tu di Singapura ni Alostar tak ada lagi. So saya, orang kata kita pergi lah, pergi travel, pergi interview. Dan waktu tu kelas pun di Singapura ni. So saya waktu tu di bawah manager Miss Mali. Saya, orang kata kita sanggup travel lah ke Singapura ni sebab Alostar tak ada office ni. Memang Cik Hanif dari Alostar lah travel ke Sungai Petani. Ya, so orang kata first kita kena, sebab kita zero juga, orang kata first kita belajar kan. Orang kata first we learn then we earn. Itulah. Menarik tu cerita Cik Hanif kita ya, Cik Fahana. So kita ada sebelum kita lanjutkan lagi rancangan kita ada sedikit BT. Jom kita roll BT. Alhamdulillah, kurang daripada 2 tahun saya menjadi perunding hartanah. Saya berjaya memiliki kediaman. Jom join Vic Properties.
sebab melihat video di mana Cik Hanif telah mengeluarkan sebuah kereta mewah hasil daripada pekerjaan sebagai seorang perunding hartanah. Saya rasa bukan saya saja yang kata cengang Fana, sebab kereta idaman kot kan? Betul, semua mempunyai impian nak mempunyai kereta idaman macam itu. Agak-agak bila tu, giliran kita tu? InsyaAllah lepas ni mungkin sampai masa kita kot. InsyaAllah. So teruskan Fana dengan soalan seterusnya. Okey Cik Hanif, saya ada soalan yang terakhir. Apakah dorongan untuk Cik Hanif terus survive dalam bidang kerjaya sebagai perunding hartanah ni? Sebagai yang kita maklumlah, kerjaya sebagai perunding hartanah ni income kita tak menentu. Mungkin Cik Hanif boleh kongsikan strategi macam mana kita nak terus dalam untuk kekal dalam bidang. Okey, first sekali kita punya mindset tu kena besar. Kita nak dapat benda yang banyak, yang orang kata unlimited. Orang kata kita kena, orang kata setiap benda tu dia ada harga kan. So we have to pay what it takes. So kita kena buat apa benda yang untuk kita achieve kita punya dream tu. So initial stage memang kita akan rasa struggle, tapi later on kita akan reap the reward lah. Sentiasa konsisten, orang kata sentiasa positif, dan terus maju adalah salah satu elemen untuk kita moving forward lah dalam kejayaan. So macam tu strategi dia Fahana. So yang penting kalau saya boleh concludekan daripada apa yang Cik Hanif cakap tadi, bermula daripada mindset lah kan. Okey. Fahana, sebenarnya kita ada lagi satu meeting sharing daripada perunding hartanah kita daripada Bits Properties juga, daripada Anis Farida, tentang kerjaya sebagai perunding hartanah. Jom kita tengok. Jom kita roll meeting. Hai, okay, saya ejen dekat Bits Properties. Saya dah jadi ejen dekat Bits Properties ni selama 2 tahun lebih. Selama saya jadi ejen dekat Bits Properties ni, banyaklah pengalaman yang saya dapat sebab saya mula daripada zero knowledge. So dekat Bits ni satu je yang best sebab dia bagi training. Lepas tu dia ada sistem yang systematic, which is yang mana kita punya buyer boleh booking online. So submit dokumen pun boleh submit online. Jadi benda-benda ni memudahkan kerja kita sebagai ejen dan juga memudahkan kita untuk bantu buyer untuk memiliki rumah idaman mereka sendiri. Okey, menarik betul ya meeting kita tadi yang sharing daripada Cik Anis kita. Seperti yang saya katakan di awal rancangan tadi, sebenarnya banyak sebenarnya kelebihan sebagai perunding hartanah ni. Salah satunya seperti yang Cik Anis sebutkan lah, iaitu di mana kita boleh menguruskan ataupun mengatur masa kita sendiri. Orang kata apa? Time management. Okay? Faham? Okey, betul tu Fatin. Personally saya rasa kita kena tahu macam mana nak uruskan jadual kita sendiri. Kita boleh bekerja bila-bila masa yang kita nak. Okeylah, saya rasa masa agak mencemburui kita. Mungkin Mr. Vic ada kata-kata terakhir untuk penonton? Okay, alright, thank you Fahana. Kepada semua penonton yang berminat untuk menyertai sebagai perunding hartanah di Bits Properties, anda boleh hubungi kami, dan juga kepada mereka yang ingin membeli ataupun menjual hartanah juga boleh hubungi kami di nombor 04 422 5555. Itu saja. Terima kasih Mr. B. So Encik Ani pula ada nasihat atau mungkin Cik Ani sendiri nak promote Cik Ani punya team ke apa ke untuk siapa yang berminat untuk menjadi perunding hartanah? Okey, bagi di luar sana yang berminat untuk menjadi perunding hartanah, boleh like Facebook saya Hanif Hartanah, dan orang kata boleh PM saya lah untuk kalau ingin mengetahui lebih lanjut macam mana nak menjadi perunding hartanah di Bits Properties. Terima kasih. Okey, terima kasih untuk Cik Hanif dan Mr. Vic untuk saya rasa perkongsian yang sangat bermakna dan memberi manfaat kepada semua yang menonton.
Ya, betul tu Fahana. So, saya ulang sekali lagi kepada siapa yang ingin menjadi atau join kita punya family di Vix Properties sebagai perunding hartanah. Kalau rasa macam tak dapat tangkap tadi nombor telefon yang yang Mr. Vix sebutkan, anda boleh ke Facebook page kami, Vix Properties, dan boleh dapatkan maklumat lanjut di page kami. Yang penting like dulu. Okey Nadia, sebelum kita berehat, kita akan bersama dengan Vicky dari Rumah Fakta. Jom kita tengok apa yang dia akan kongsikan selepas ini. Boleh. Hai semua, selamat datang ke Rumah Fakta. Hari ini Vicky nak share dengan anda semua tentang satu fakta yang menarik. Pada pembentangan bajet 2021 yang lepas, kita telah dimaklumkan oleh Menteri Keuangan bahawa terdapat pengecualian duty stamp bagi mereka yang buat pertama kalinya membeli rumah. Tawaran ini bermula pada 1 Januari 2021 sehingga 31 Disember 2025. Tawaran ini untuk mereka yang ingin memiliki rumah di bawah harga RM500,000 dan juga merupakan rumah pertama. Wow, bermakna sekarang ni adalah masa yang sesuai untuk anda dapatkan rumah idaman. Okeylah, Vicky nak pergi cek dengan perunding hartanah Vix Properties, mana tahu dapat jumpa rumah idaman Vicky. Bye semua. Okey, kembali lagi bersama kami dalam The VP Show. Bukan sekadar sembang hartanah. Okey Nadia, ramai yang terkesan dengan pandemik COVID-19 ni. Kami di VP Show mengambil inisiatif untuk membantu anda di luar sana untuk mempromosikan produk-produk anda. Betul tu Fahana. So, inisiatif yang kita ambil hari ini sebenarnya kita mempromosikan satu slot yang di mana kita panggil support local, #support_local. So, Fahana, kalau kita boleh tengok dah ada produk ni kat depan kita ni. Betul tu Nadia. Saya pun dah tak sabar nak rasa ni. Sabar-sabar. Okay, first sebelum kita nak try test makan semua ni, jom kita tengok VT dulu. Jom. Okay, hai, Assalamualaikum. Saya Sarah. Saya adalah owner produk Choco Chill. Choco Chill adalah Choco Jar yang saya beri nama Choco Chill. Okay, Choco Chill ni ada 3 jenis pilihan. Ada Bubble Rice, Choco Ball dan juga Baby Crunch. Okay, Choco Chill ni ada di pasaran dah selama 3 tahun. Saya mula hanya kecil-kecilan di rumah. Dan selepas itu saya buat rebranding, maksudnya saya namakan semula produk ni. Jadi bagi peluang ataupun buka peluang lah kepada orang lain untuk jana pendapatan dengan rebranding semula produk. Maksudnya saya namakan semula produk lah. Okey, jadi macam-macam ada 3 jenis semuanya coklat. Okey, yang bijirin ataupun Coco Crunch yang dicampur dengan coklat. Okey, jangan lupa dapatkan Coco Jar saya, Choco Chill di kedai saya iaitu di Jalan Tanjung Bendahara, Sarah Online Shop, dan juga boleh follow IG saya, Sarah Online Shop, dan juga Facebook saya Siti Nur Sarah. Okey, nombor saya 0125839374. Okey, jangan lupa. Okey, kalau anda dapat tengok kat depan kami ni ada beberapa balang Choco Chill yang bukan saja untuk kita display. Semestinya kita nak rasa. Betul. Jom kita Okey, saya dah ada cuba. sudu kat depan Ya. ni. Kita dah ada sudu kat depan ni. So, Cantik sekejap balang kita dia. rasa dulu. Kita kena rasa ni. Choco Chill. So, kalau kita boleh tengok dekat sini Fana, sebenarnya dia ada tiga jenis. Choco Ball, Bubble Rice dan juga Baby Crunch. So hari ni saya try apa ni? Bubble Rice. Bubble Rice. Saya tengah mencuba Choco Chill, Choco Ball. Memang rasa dia sedap, rasa rangup dan dia rasa macam tak manis sangat. Kan? Untuk siapa yang tidak macam tak suka benda-benda manis sangat, ini okey lah. Dia macam tak manis sangat, tak manis sangat, tak tawar sangat. Okey Nadia, mesti semua nak tahu berapa harga satu balang ni. Okey, sebenarnya Fana murah saja balang ni.
Semalam ni seberharga RM10 sahaja. Okey, macam mana nak dapatkan ni Nadia? Okey, senang je cara nak dapatkannya. Anda boleh pergi ke Facebook Siti Nur Sarah ataupun Instagram Sarah Online Shop Alo Store. Okey, dengan harga RM10 ada 3 jenis. Coco Ball, Bubble Rice dan juga Baby Crunch. Pergi sekarang untuk order. Rugi kalau anda tak cuba. Sementara kami habiskan dulu show kecil ni, apa kata anda layan dulu VT Kamus Utara? Jom tengok. Hai hampa semua. Anda bersama dengan Kak Pora dalam Kamus Utara. Okey, hari ni Kak Pora nak share dengan hampa semua satu perkataan dari logat utara, iaitu celuih. Celuih ni bermaksud muat. Okey, contoh ayat yang Kak Pora boleh bagi dekat hampa. Minggu lepas Kak Pora baru beli baju baru, tapi tak celuih lo sebab badan Kak Pora kuih naik ni. Itu adalah contoh ayat. Okeylah, kalau hampa nak tahu lagi, banyak lagi perkataan-perkataan yang Kak Pora nak share dengan hampa. Hampa kena stay tune tau untuk slot Kamus Utara. Bye. Okey, kami dah selesai test kita punya produk lokal kita hari ini. So, kalau lagi lama saya rasa bukan semalam ni Fana. Habis berbalang-balang ni. Habis berbalang-balang. Okey, so kita nak teruskan ke segmen seterusnya. Seperti yang saya cakapkan di awal rancangan tadi, kita ada hadiah istimewa untuk anda. So, macam mana cara anda nak mendapatkan coklat chill ni secara percuma? Fana? Okey, caranya mudah saja. Anda kena jawab soalan yang kami berikan sebentar lagi dengan tepat dan cepat. Tapi sebelum tu, anda kena like Facebook page kami, Vix Properties, dan anda boleh terus menjawab soalan. Betul tu Fana. Okey, saya tambah lagi satu. Jangan lupa subscribe Vix Properties punya YouTube channel, iaitu Vix Studios. Okey, soalan yang kita nak bagi hari ni untuk episod pertama hari ni. Yang pertama, siapakah nama Director Vix Properties? Nak clue tak? Nak bagi clue ke? Bolehlah, kita belanja. Siapa yang tonton kita daripada awal ni. Okey, clue dia tetamu undangan kita. Siapa yang saksikan daripada awal tadi pasti ada dapat jawapan. Saya ulang ya, siapakah director? Nama director Vix Properties. Okey, untuk soalan kedua, bilakah tempoh pengecualian duty stamp yang telah dikongsikan oleh Vicky dalam Rumah Fakta? Okey, cepat jawab. Tinggalkan jawapan anda di bawah dan kami akan pilih 2 pemenang yang menjawab dengan tepat dan pantas. Senarai pemenang kami akan siarkan di episod akan datang. Jangan lupa jawab, jangan lupa cepat-cepat tau. Tapi sebelum tu jangan lupa like Facebook page Vix Properties. Itu yang paling penting, itu syarat utama, okey? Fahana nampaknya kita pun dah orang kata kering tekak dah mengasihi dan dah bercakap dari tadi kan. Kita pun dah sampai ke penghujung rancangan Fahana. Alah, dah habis dah ke? Saya rasa semangat lagi nak cakap ni. Tak apa, simpan itu untuk next week. Okeylah, baik kepada anda yang di luar sana, jangan lupa like Facebook page kami dan terus subscribe YouTube channel Vix Studios untuk konten yang lebih menarik. Okey Fahana, sampai jumpa lagi di episod akan datang. Bye.